Raikan Aidiladha tahun ini dengan penuh keikhlasan serta semangat pengorbanan. Dan serukanlah umat manusia untuk mengerjakan ibadat haji. Nescaya mereka akan datang ke rumah Tuhanmu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang berjenis-jenis unta yang kurus yang datangnya dari berbagai jalan, ceruk dan rantau yang jauh. Surah Al-Hajj ayat 27. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha 1444 Hijrah. Seikhlas pengorbanan daripada kami di RTM. Kerajaan sedang merangka pendekatan subsidi secara bersasar dengan menjadikan pendapatan boleh belanja isi rumah sebagai asas utama. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata kerajaan merancang untuk tidak lagi melihat kepada asas pendapatan isi rumah semata-mata. Sebaliknya mengambil kira beberapa faktor dalam menentukan pendapatan boleh belanja bersih. Dan pendekatan ini adalah peralihan dasar sosioekonomi kerajaan yang selama ini adalah berasas pendapatan mengikut golongan B40, M40 dan T20. Pelaksanaan subsidi bersasar, apa mekanisme yang ideal agar tidak tersasar daripada matlamat asal? Kupasannya dalam Bualbis selepas ini. Baik, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di saluran berita RTM dan TV1. Dan selain itu, seperti biasa, anda juga boleh terus ikuti kami di Facebook Live dan YouTube BIS Malaysia. Selepas ini, kita akan mengupas lebih lanjut untuk memahami dengan lebih terperinci mengenai topik rasional subsidi bersasar. Menyusul selepas ini. Baik, kerajaan telah mengumumkan pendekatan baharu berasaskan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah melalui pangkalan data utama padu akan digunakan untuk melaksanakan subsidi bersasar RON 95 tahun depan. Pangkalan data utama padu iaitu sistem penyelarasan data yang dijangka siap menjelang akhir hujung tahun ini akan menyelaras penilaian agihan subsidi kepada golongan yang layak. Dikabarkan terdapat lebih 200 sumber pangkalan data yang akan disepadu dan dikemaskini melalui padu. Dan ini sekaligus memastikan keberkesanan pelbagai pelaksanaan program kerajaan selepas ini, termasuklah pelaksanaan subsidi bersasar. Untuk menilai tahap kesediaan kerajaan untuk melaksanakan subsidi bersasar dan apa mungkin mekanisme pelaksanaan yang ideal, di talian Skype ketika ini, pensyarah kanan Politik Ekonomi UiTM Sabah, Dr. Firdausi Sufian. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada hari ini cuti umum, namun Dr. Firdausi ada di talian bersama kita untuk berkongsi pandangan dan juga buah fikiran. Terlebih dahulu, Doktor, kongsikan pemerhatian Doktor mengenai pencapaian kerajaan perpaduan ketika ini dalam melaksanakan mekanisme subsidi bersasar. Ya, terima kasih Hazel. Jadi bila kita cerita pasal subsidi bersasar ini, saya rasa memang sudah tiba masanya. Sebab bila kita bincang pasal subsidi ini kan, kalau kita lihat tahun lalu memang dia telah mencecah lebih daripada 30% daripada pendapatan negara. Jadi sebenarnya kalau dekat 77 bilion itu pada tahun lalu itu dikatakan itu adalah yang tertinggi. Ya. Yang dulu ini kalau lihat data sebelum ini pada 2008 itu yang paling tinggi dekat 30 bilion, tapi pada masa COVID-19 itu maka sampailah subsidi itu ke tahap yang amat tinggi dalam sejarah Malaysia. Jadi besar ya apabila kita lihat 77 bilion itu dekat 80 bilion, right? Jadi inilah masanya saya rasa kerajaan sekarang kerajaan perpaduan ini apabila mereka membincang tentang ekonomi rakyat, mereka memang
lihat teliti tentang subsidi bersasar ini. Sebab subsidi bersasar ini saya rasa kita sudah berbelanja begitu banyak sebelum ini semasa COVID-19 dan sekarang memang sudah tiba masanya untuk kita mengurus dasar fiskal kita itu ke arah yang lebih sihat. Right? Jadi kalau kita lihat subsidi ini kita kena faham dulu sebelum itu bila saya cerita pasal subsidi bersasar ini kita faham konsep subsidi. Pertama, subsidi adalah untuk membantu rakyat yang memerlukan. Itu yang pertama, yang memerlukan. Right? Dan juga membantu rakyat untuk mendapat akses. Contohnya barang-barang keperluan yang penting yang mereka tidak mampu. Right? Yang ketiga adalah memberi insentif. Right? Insentif ini mungkin memberi kepada peniaga-peniaga dengan pemberian subsidi agar mereka boleh mengeluarkan barangan mereka. Dan kita kena faham subsidi bukan reward. Right? Dia adalah untuk membantu. Walaupun T20 membayar teks yang amat tinggi, tapi subsidi itu bukan satu pendekatan untuk reward orang yang membayar teks yang tinggi. Itu kita akan bincang kemudian tentang isu T20. Now, sekarang ini sebab subsidi kita kalau tidak bersasar, dia pukul rata, jadi semua orang pun dapat menikmati. Kalau kita tengok pengumuman statement dari Perdana Menteri kita pun menyatakan bahawa 40% subsidi ini dinikmati oleh golongan T20. Saya rasa ialah betul, jadi kita kena buat rasionalisasi. Jadi kalau kita lihat pencapaian kerajaan dalam daripada pengumuman bajet 2023 itu, saya rasa Perdana Menteri telah tegaskan memang dia tegaskan bahawa memang inilah kerajaan perpaduan ini akan membuat subsidi bersasar dan juga merasionalisasikan subsidi. Right? Dan kalau kita lihat pun subsidi kali ini pun yang diberikan dekat 66 bilion memang kurang daripada tahun lalu. Right? Dan seterusnya juga telah dikurang juga baru-baru ini tentang elektrik dan juga untuk menaikkan haji yang tidak lagi dinikmati oleh T20. Dan juga kita tahu bahawa walaupun sekarang subsidi diberi kepada ayam dan juga telur, tapi akan berakhir pada bulan tidak silap saya Julai akan berakhir, tidak ada lagi subsidi. Dan yang paling penting saya rasa selepas mesyuarat M10 itu bila diwujudkan pangkalan utama data. Sebab bila kita mau laksanakan mewujudkan mekanisme subsidi bersasar kita perlu ada data. Itu yang paling penting. Data ini bukan saja seperti mana yang Hazel tadi katakan bukan saja isi pendapatan yang kita kena lihat, tetapi kita kena juga lihat apabila kita buat mewujudkan mekanisme ini bukan saja pendapatan. Right? Kita kena juga lihat isi rumah itu, saiz isi rumah itu juga. Right? Kita boleh mungkin M40 dekat RM5,000. Right? Tapi isi rumah itu ada contohnya 4 orang anak. Itu bebanannya tinggi. Kalau 5,000 lebih itu bermaksud kalau isi rumah, pendapatan isi rumah 5,000 lebih itu bermaksud suaminya 2,500, istrinya 2,500. Lepas itu ada 4 orang anak. Jadi itu pun bebanan cukup tinggi. Dan selain daripada itu kita kena juga lihat bila kita buat bila kita mau lihat mekanisme ini juga kita kena teliti tentang kondisi sosial di manakah isi rumah ini berada. Kan kita mungkin di Sabah kalau 4,000 lebih kita bolehlah contohlah 10,000 lah. Right? 10,000 itu T20 di Sabah, right? Tapi bukan di Shah Alam, Selangor. So sama juga dengan M40 4,000 lebih di Sabah contohnya. Tidak semestinya kita boleh jadi M40 di Kuala Lumpur.
di Shah Alam ataupun di Kuala Lumpur ya. Jadi itu yang penting bila kita kerajaan mewujudkan padu ini. So padu ini sebenarnya kita kena teliti data, saya rasa ini yang paling penting. Sebab bila kita cerita subsidi bersasar ni sudah banyak kali kita bincang, kerajaan sebelum ini pun mana-mana kerajaan pun bincang subsidi bersasar, tapi selalu memang tidak sampai pelaksanaan tersebut. Dan kali ini kita nampak memang sudah teliti, memang teratur. Kerajaan telah beri deadline, setiap kali bila ada setiap kali ada pengumuman memang menunjukkan bahawa apakah progres mereka tentang untuk mewujudkan mekanisme subsidi bersasar ini. Jadi saya rasa kita kena tunggu dan lihatlah. Pada masa yang sama juga saya rasa rakyat pun berdebar, sebab apabila kita wujudkan subsidi, menarik subsidi itu, adakah inflasi akan berlaku, siapa yang dapat, apa yang pendekatan dia. Jadi inilah yang kita nantikan ya. Ya, kita kalau dilihatkan kepada datanya juga baru-baru ini yang terbaru, kerajaan dilaporkan memperoleh penjimatan sebanyak 4.1 bilion ringgit melalui pelaksanaan subsidi elektrik bersasar pada separuh pertama tahun ini, iaitu tahun 2023. Dan Timbalan Menteri Kewangan Steven Sim juga dilaporkan berkata kos sebenar subsidi untuk mengekalkan tarif elektrik semasa jika dilaksanakan secara menyeluruh akan mencecah 14.9 bilion ringgit. Namun dengan pemberian bersasar ketika ini melibatkan kos keseluruhan hanya 10.8 bilion ringgit sahaja. Dan kerajaan juga dijangka berupaya menjimatkan sehingga 15% daripada keseluruhan perbelanjaan subsidi tahunan menjelang akhir tahun ini melalui pelaksanaan subsidi bersasar ini. Itu antara data dan juga unjuran-unjurannya, dan doktor sendiri telah pun menyebut bagaimana tahap kesediaan kerajaan perpaduan ketika ini secara berperingkat perlahan-lahan mengumumkan data-data dan juga tahap ketersediaan untuk melaksanakan subsidi bersasar. Kalau mengikut pemerhatian doktor ketika ini, apa antara cabaran yang sedang dihadapi kerajaan dalam melaksanakan subsidi bersasar ini dan juga untuk mencapai penjimatan yang disasarkan, doktor? Ya, jadi kalau kita tengok cabaran dia ini sudah tentu adalah data pertama ya. Sebab ini bukan mudah. Sebab bila kita sebelum ini bila kita buat subsidi diberi secara pukal. So secara pukal itu sudah tentu data yang diperlukan dengan data bersasar itu amat berbeza. Jadi bagi saya perincian dan penentuan ini adalah satu saya rasa cabaran yang paling utama. Saya rasa pun apabila YB Ning Aziz mengatakan bahawa tentang tarif electricity itu T20 tidak akan mendapat lagi subsidi pun belum lagi diumumkan mekanismenya, siapa, perinciannya dan juga penentuan bagaimana untuk melaksanakan. Sebab ini kita harus perhati. So kita jangan jangan terlampau rush, benar. So ini memerlukan masa. Right? Sebab ini adalah pertama kali kita buat, dan walaupun kita pernah, kalau Hazel ingat dahulu pada 2016 kita pernah buat subsidi rasionalisasi pada RON 95 dan juga diesel masa tu ya. Masa tu di Semenanjung, dia punya harga mengikut float, manage float lah yang dikatakan ya. Sabah Sarawak masih lagi kekal disebabkan income ataupun pendapatan yang masih lagi rendah pada masa itu ya. Dan pada masa sekarang pun masih lagi rendah dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain ya. Jadi saya rasa kali ini dia kena buat bersasar, maksudnya kepada individu, betul ke tidak? Jadi bila buat individu ini, maka perincian dan penentuan itu amat penting. So sekali lagi kita kena lihat, dia tidak boleh lihat pendapatan semata-matanya, right? Saya rasa kerajaan pun sekarang sedang meneliti tentang saiz isi rumah itu juga sebagai penentu, right? Penentu bagaimana saiz isi rumah itu sebagai penentu juga, dan juga keadaan sosial sebuah isi rumah itu. Contohlah ini bagi contoh saja. Kalau kereta bersisi 2.0 itu contohnya tidak layak untuk mendapat subsidi. Tapi kita kena faham di
tempat Sabah ini, terutamanya di pendalaman Tongot contohnya, kereta utama tidak boleh kereta biasa. Hazel, dia kena kereta Hilux, biasanya dijual dengan harga second hand, dan kalau mereka tidak dapat subsidi bermasalah juga ya. Jadi saya rasa ini kena, jadi ini cuma contoh sahajalah. Jadi saya rasa kena cabaran dia adalah perincian dan penentuan tersebut. Alright, sudah tentu tidak boleh pukul rata, itu tidak, kita kena move on daripada benda itu. Tidak boleh lagi kita melaksanakan subsidi yang pukul rata seperti mana yang Hazel katakan tadi, berapa banyak kita dapat jimat ya. Dan satu lagi saya rasa cabarannya adalah koordinasi antara kementerian-kementerian. Saya rasa ini mengambil masa juga. Contohnya kita ingin mengambil data. Saya rasa KPDN ingin mengambil data daripada LHDN. Saya rasa LHDN yang paling banyak data pada setiap orang. Dan juga bukan saja LHDN, Kementerian Kewangan, MITI dan pelbagai lagi kementerian ini ingin selaraskan data-data kita ni mengikut isi rumah ini. Ini yang paling penting. Dan saya rasa kalau kita bukan ambil sahaja isi pendapatan isi rumah, pendapatan saja, kita tidak bergantung. Dalam economics kita panggil means testing, maksudnya kita ambil mengambil faktor-faktor yang lain, dan ini juga mungkin mengambil masa tapi boleh ditetapkan oleh kerajaan sebab kita sudah ada BKM, right? So bukan BKM, sumbang rahmat, right? Sumbang tunai rahmat itu sudah dilaksanakan. Mungkin sana kita boleh dapat data siapa yang sudah layak. Right? Tapi itu tidak cukup sebab bila kita ingin buat bersasar, kita kena ambil konteks yang lebih besar. Right? Tapi sekarang ini saya rasa asasnya sudah ada, iaitu melalui sesiapa yang menerima cash transfer program yang dilaksanakan oleh kerajaan itu, saya rasa sudah ada asas ya. Jadi tidak ada saya rasa beri sedikit masa kepada kerajaan untuk melaksanakan membuat perincian dan juga penentuan bagaimana untuk melaksanakan subsidi bersasar ini. Ya, sememangnya dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia apabila menyentuh mengenai subsidi petrol RON 95 seperti yang disebut oleh Doktor tadi. Contohnya, sudah tentu pertimbangannya lebih besar kerana ia melibatkan lebih ramai keluarga isi rumah yang berpendapatan rendah. Dan kita tahu juga menyentuh mekanisme subsidi petrol bersasar ini banyak pertimbangannya, sama adakah lebih ideal pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar itu jika mengikut jenis kereta yang digunakan ataupun mungkin mengikut data yang ada dalam MyKad rakyat Malaysia. Baik, lebih banyak perkongsian pandangan dan buah fikiran selepas ini mengenai mekanisme subsidi bersasar. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Saya sekali lagi tekankan hebatnya pimpinan dan jemaah menteri sekarang. Tidak satu laporan setakat ini mengenai kecurangan oleh pimpinan kerajaan perpaduan dalam kegiatan ini. Dan ini sudah rekod dalam sejarah. Kalau orang tanya apa hebatnya kerajaan perpaduan, saya jawab hebatnya kerana pasukan pimpinannya bertekad untuk hentikan kerusakan amalan yang runtuh nilai yang menyebabkan negara ini rugi dan dihina oleh dunia kerana amalan untuk memperkayakan diri dan menyalahgunakan kuasa. Ini bagi saya kejayaan hebat orang-orang di atas dan juga menteri-menteri di bawah. Baik, masih lagi dalam segmen Ball Biz. Terima kasih kerana terus setia bersama Biz Malaysia, dan hari ini kita mengupas ataupun meneliti lebih mendalam mengenai mekanisme subsidi bersasar, dan di talian Skype ketika ini masih lagi bersama saya pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah Dr. Firdaus Sufian. Dr. Firdaus, terus saja kepada persoalan apa risiko-risiko yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan dalam melaksanakan subsidi bersasar ini. Bagaimana doktor melihat kerajaan boleh meminimumkan impak terutamanya ke atas inflasi? Alright, biasanya apabila kita cerita tentang
bila bersasar itu ialah dia apa yang dikatakan risiko dia adalah inflasi. Right, saya rasa pertama sebelum memang benda akan berlaku, inflasi memang akan berlaku apabila kita buat bersasar. Right, tapi pada masa yang sama juga inilah yang dikatakan bila kita buat bersasar ini kan, bila kita ada kita boleh jimat 17 bilion ataupun lebih daripada itu kan, saya rasa duit-duit ini bolehlah diberi meningkatkan tunai rahmah, itu kita bolehlah tingkatkan untuk menangani mana-mana untuk menangani inflasi pada orang-orang B40 ataupun M40. Right? Jadi kita contohlah ambil satu kes di Indonesia, apabila mereka menarik subsidi, so mereka ada memperkenalkan kartu pintar Indonesia, kartu Indonesia Pintar. Jadi ini adalah satu konsep di mana duit itu apabila ditarik subsidi itu, maka mereka tambah cash transfer kepada orang-orang yang layak untuk menangani inflasi. Namun pada masa yang sama juga, apabila kita dapat kurangkan subsidi itu, maksudnya kita ada duit lebihan untuk melabur dalam sektor ekonomi. Inflasi ini berlaku, ialah dia ada dua perkara. Pertama adalah disebabkan pengeluaran yang tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Jadi pengeluaran maksudnya kita perlu meningkatkan produktiviti. Produktiviti ini bermaksud kerajaan harus memastikan investment ataupun pelaburan di negara ini yang sihat, yang baik. Dan di sinilah apabila mereka ada duit lebihan itu, maka mereka bolehlah membuat pelaburan dari segi infrastruktur, teknologi, untuk pendidikan, upskilling, reskilling. Saya rasa ini yang sebenarnya penting. Dan apabila kita dapat meningkatkan produktiviti secara tidak langsung, kita dapat menangani inflasi. Right, inflasi terutamanya makanan. Ini memang akan berlaku, Hazel. Bukan benda yang mengejut. Memang dia akan berlaku apabila kita tarik subsidi. Tapi apa-apapun, bila ini tidak bermaksud, ini semua disebabkan kita tarik subsidi. Tidak. Bila kita tarik subsidi, pasti kita ada duit lebihan. Bila ada duit lebihan, kita boleh buat pelaburan untuk meningkatkan ekonomi. Dan apatah lagi, kita ada plan industrialisasi yang baru. Right? Plan industri baru yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita, itu adalah untuk meningkatkan produktiviti, modernisasi ekonomi kita dan juga teknologi-teknologi yang ada untuk meningkatkan produktiviti. Jadi apabila produktiviti meningkat, maka kita bolehlah tangani risiko inflasi. Tapi apa-apapun memang akan berlaku seperti mana kita bagi subsidi pun, Hazel, inflasi tetap berlaku sebelum ini. Okay. Apabila kita tarik, bila kita tarik subsidi itu ataupun rasionalisasi subsidi itu, kita ada duit lebihan, saya rasa itu lebih sihat. Bila kita ada duit lebihan, kan kita boleh memberi, terutama dalam pendidikan, reskilling, upskilling, disebabkan teknologi, pelaburan teknologi, kita perlu ada pekerja-pekerja yang mahir. Dan di sinilah apabila di sinilah yang penting untuk upskilling dan reskilling. Dan apabila upskilling, reskilling, gaji akan naik juga. Itu yang paling penting itu. Apabila gaji naik, itu pun satu isu yang utama juga apabila kita cerita pasal pendapatan, kesihatan ekonomi ini, pendapatan kita kena tinggi juga. Di situlah secara gradual kita akan kurangkan kebergantungan pada subsidi. Saya rasa itu yang paling penting. Ya, baik pun apapun Dr. Fidausi, ini saja masa yang kita ada dan terima kasih untuk perkongsian pandangan yang diberikan. Kita tahu ketika ini kerajaan sedang aktif memastikan mekanisme terbaik untuk memastikan pelaksanaan subsidi bersasar ini tidak tersasar daripada matlamat asal. Terima kasih sekali lagi Dr. Fidausi Sufian untuk perkongsian pandangan itu tadi. Dan BIS Malaysia edisi Jumaat 30 Jun 2023 berakhir di sini. Saya Hazel Desmond, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.